Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تجلى وابتسم رمضان زمان الحسنات رمضان زمان الحسنات. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bertemu pada pagi ini sama-sama menunaikan salat subuh secara berjemaah, dan insya-Allah kita teruskan lagi kuliah subuh kita, dan kita ambil masa sedikit tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut tentang Ramadan, ada orang dia dah melalui Ramadan sudah 50 kali. Ada orang dia sudah melalui Ramadan dah 10 kali. Ada orang sudah melalui Ramadan baru 2 kali. Maka Ramadan yang kita lalui ini, cuba tanya pada diri kita, adakah berlakunya perbezaan dari tahun ke tahun? Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang tuan-tuan selalu dengar. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebab itu kalau Tuan Haji Puan Hajah tadarus Quran, Tuan Haji Puan Hajah akan jumpa bermacam-macam jenis ayat seruan yang Allah Ta'ala gunakan dalam Quran. Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Bahrul Ulum, dia kata ada 6 jenis ayat seruan. Kalau ayat itu umum, Allah Ta'ala akan mulakan dengan Ya ayuhan nas, wahai manusia. Tetapi dalam ayat ini Allah Ta'ala khusus Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Oh, makna kata umat terdahulu dah puasa, ya. Sekarang ni umat baginda Nabi SAW juga berpuasa. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Allah Ta'ala mulakan dengan wahai orang yang beriman. Allah Ta'ala tutup dengan mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka bila menyebut takwa ini, apa maknanya? Maka suruh buat balik tadi tuan-tuan dan puan, dan atuk tadi pun nazak.
Maka saya sembanglah sama-sama ahli keluarga saya kata, kita cuba tengok dia mati bila. Buat balik berapa hari dah? Seminggu dah. Tak sedar lah. Mata ke atas gitu. Mati bila? Mati sebelum Jumaat semalam. Nah ni. Pilih juga hari iaitu bulan Ramadan, kemudian Yaumul Jum'ah, hari Jumaat. Untung dia tak puas hati tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana perwatakannya? Setiap kali kalau jumpa orang, salam dengan orang, Alhamdulillah. Alhamdulillah, tak pernah lekang daripada mulut. Kemudian setiap kali semayang, tuan-tuan dan puan, dalam doa dia menyebut nama anak, cucu dan cicit. Lebih daripada 40 orang dia hafal nama. Dia kata, Atuk akan baca nama setiap seorang dalam doa. Kemudian bila mana dia datang ziarah orang, habis saja semayang, nak salam, nak balik, minta maaf ya, kalau ada salah, ada silap. Barangkali dia mati, tuan-tuan dan puan-puan, apa dia akan kata bila mana malaikat datang? Ni, barangkali dia kata, Alhamdulillah, bertemu juga aku dengan Tuhan aku. Barangkali begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab di dunia dulu buat begitu. Dan ada juga orang yang mana dia tak boleh masuk bulan Ramadan. Bagi contoh, di pejabat saya, seminggu sebelum masuk Ramadan tadi, ayah dia meninggal. Pukul berapa? 1:30 pagi. Di mana? Di rumah, di ruang tamu. Maka saya pun pakatlah pergi tengok pagi besok tu, kebetulan hari Jumaat. Pergi tengok tadi begini orang. Datang tadi dalam keadaan on the way nak mandi jenazah. Kita pun ambil kesempatan nak mandikan sekali. Kita pun tengok jenazah ni, Allah, sempurnanya nampak. Yalah, kita selalu duduk tengok juga. Kadang-kadang tu teranga sikit mulut. Kadang-kadang tu ada yang terbuka sikit mata. Muka nampak kesakitan. Ni tak nampak tengah tidur rapat. Dia begitu. Maka saya kata orang baik ni. Lepas pada seminggu, anak dia pun dah masuk pejabat. Saya kata, ayah meninggal tengah buat apa? Dia kata, ayah dia meninggal pukul 1:30 pagi di ruang tamu. Saya kata, tengok bola ke? Tak. Tengah buat apa? Dia tengah buat kira-kira. Kira-kira apa? Dia tengah buat kira-kira duit masjid. Sebab dia adalah bendahari masjid. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah, mati tengah buat kerja agama, tuan-tuan dan puan-puan. Dia sakit jantung. Saya tak tahu orang sakit jantung ada ke ubat yang letak bawah lidah ni. Ubat tu sempat bubuh, tapi tinggal. Dia nak masuk tak bulan Ramadan? Dia nak tanya siapa-siapa, semua nak. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bertanya pada diri kita, kita masuk Ramadan kali ini, kita buat apa? Kemudian Sayyidina Ali kata lagi, yang kedua adalah beramal dengan apa yang terkandung di dalam Quran. Apa benda yang Allah Ta'ala suruh, apa benda yang Allah Ta'ala perintahkan, kena buat lah. Tuan-puan kena buat, tuan-puan. Tak kena dengan jiwa lah. No. Orang beriman, apa benda yang Allah Ta'ala suruh buat, dia pasti akan buat. Sebab itu Allah Ta'ala mulakan ayat ini, Ya ayyuhalladzina amanu, bukan Ya ayyuhan nas, bukan wahai manusia. Maka kalau Allah Ta'ala kata, kau kena takut dan gerun padaku, baik ya Allah. Allah Ta'ala kata, kau kena beramal apa yang terkandung dalam Quran, baik ya Allah. Dua dah. Yang ketiga, Sayyidina Ali kata, bersikap qana'ah yang sedikit. Dan yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahim, iaitu persediaan hari akhirat itu yang lebih utama. Tuan-tuan, rupa-rupanya hakikat kehidupan kita ini last sekali, tuan-tuan dan puan, adalah mati. Siapa? Semua orang lah. Semua orang akan mati.
Sebab itu baginda Nabi SAW bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Apa Nabi kata? Yang mengikut mayat sampai ke kubur ada 3. 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya dalam kubur. Yang mengikutinya siapa? Keluarga dia, harta dia dan amal dia. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Sedangkan yang tetap bersamanya di kubur adalah amal dia. Ya, memang betul. Waktu kita meninggal, pakak pergi gerombolan, pergi hantar. Habis semua, balik. Balik. Bukan setakat dia balik. Dengan payung-payung pasar malam yang dia pacak tu pun dia buat balik, tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu dia tinggal siapa? Dia tinggal kita. Maka bila mana dia tinggal kita, siapa nak teman kita? Tidak lain, tidak bukan adalah amalan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Amalan kita bagaimana? Kita bangun tak solat malam, bangun ustaz, Ramadan je lah, bulan lain tak buat. Amalan kita macam mana? Solat berjemaah, hari Jumaat lah ustaz, hari lain saya sibuk. Amalan kita bagaimana? Bab sedekah. Sedekah ustaz, setiap kali hari Jumaat RM1 tak pernah lekang lah saya bubuh. Cuba baca sirah-sirah cerita-cerita para sahabat. Agak-agak kalau pairing dengan kita, dia menang ke kita menang? Dia menang ustaz. Cuba baca kisah tentang Sayyidatina Khadijah. Dia dulu kaya ke miskin? Kemudian dia mati tinggalkan harta ke tak tinggal apa-apa? Cuba baca. Oh, dia tak tinggal apa-apa ustaz, dulu dia kaya. Sebab itulah kena bijak. Kena bijak atau strategi bagaimana aku nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kebijaksanaan yang diperlukan pada bulan ini, apa benda yang kita berjanji sebelum masuk Ramadan baru ni? Cuba ingat balik. Kita janji apa? Kita janji kita nak ubah diri. Kita janji kita nak apa lagi? Kita nak solat tarawih. Ikutlah 8 ke 20 ke, tak nak tinggal. Apa lagi kita janji? Oh, macam-macam kita janji. Nak sedekah, nak iftar, nak baca Quran dan sebagainya. Soalannya, nak masuk dah round kedua ni, minggu yang kedua ni, macam mana? Macam mana janji? Tapi Alhamdulillah lah, pagi ni saya tengok ramai yang hadir kan. Mata-mata kasar yang saya kira pada tadi dalam tak kurang daripada 800 ni. Yang tak nampak lah. Yang nampak kurang lagi. Janji kita. Janji kita adakah hanya tinggal janji ataupun sebaliknya? Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, dalam bulan Ramadan ini, tuan-puan cuba tengok perubahan yang sangat mendadak kepada kesemua orang Islam. Ni orang Melayu Islam kita ni. Apa yang berlaku? Masjid penuh. Kenapa bulan lain tak penuh? Sedangkan bulan Ramadan siangnya letih puasa. Malam nak perform lagi. Kan? Habis buka puasa, pukul 8 dah ready dah. Mana jubah, mana baju Melayu, mana songkok, mana kopiah. Sebab 8.30 nak masuk dah ni. Kalau lambat lagi tak boleh masuk. Dalam kena duduk luar. Dalam ada aircon, luar tak ada aircon. Kemudian, habis isyak, solat sunat ba'diyah pula. Habis ba'diyah, kan? Solatul tarawih, rahimakumullah, apa semua. Tarawih pula, dua, witir pula, 2, 1. Kemudian baru boleh balik.
Pukul berapa habis sini? 10. 10. Tak payah tunggu 10. 9 suku gini dah. Betul ni. Besok buat lagi. Boleh buat? Boleh. Kenapa di bulan Ramadan boleh buat? Bulan yang lain yang tak ada tarawih tak boleh buat. Tengok. Senang tak nak istiqamah? Susah Tuan Haji, Puan Hajar. Sebab itu kena respect pada orang yang mana bulan Ramadan ke bukan bulan Ramadan ke, dia tetap menjadi ahli tegar Masjid Surau. Kenapa? Sebab dia istiqamah. Rupanya nak istiqamah ini susah. Bukan cakap pada tuan-tuan dan perempuan ni, cakap pada diri penceramah. Kalau tak ada ceramah, datang tak masjid? Itu pun satu persoalan juga. Sebab nak menjadi seorang yang istiqamah ini, tuan-tuan dan perempuan, terlalulah susah. Kemudian tuan-tuan dan perempuan, dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan akan lihat adanya puasa. Bulan Ramadan ini juga adanya tarawih. Bulan Ramadan ini juga adanya satu sambutan, Negeri Sembilan tak ambil, negeri lain ambil, yang dinamakan sebagai Nuzul Quran. Bulan Ramadan ini juga dia ada sahur. Bulan Ramadan ini dia ada zakat fitrah. Bulan Ramadan ini dia ada moreh, ada iftar. Bulan Ramadan ini dia ada tadarus Quran. Bulan Ramadan ini dia ada qiyamulai. Barangkali 10 malam terakhir masjid ni buat. Dan bulan Ramadan ini juga tuan-tuan dan puan-puan adanya Lailatul Qadar. Ni kita punya goal kita tuan-tuan dan puan-puan. Ni kita punya goal. Tapi kadang-kadang bila sebut tentang Lailatul Qadar ni, ada juga yang mana dia berkira dengan Allah Ta'ala. Apa dia buat? 10 malam terakhir, dia bangun pukul 2 pagi, 3 pagi, dia pun buka tingkap. Dia tengok pokok-pokok. Ada tak pokok-pokok yang sujud ni, yang tunduk ni? Oh tak ada ni, pakat tegak. Tidur balik. Besok pula, dia buka tingkap. Aku nak tengok ni, ada bulan ke tak ada bulan ni, gelap gelita ke tidak ni. Cerah macam yang biasa, tutup balik. Besok bangun pula. Ni malam genap ke malam ganjil? Genap ke ganjil? Seingat aku genap ke ganjil? Lupa tutup, tidur balik. Kenapa perlu bercakap soal pokok tunduk tak tunduk, malam genap dalam malam ganjil, kemudian nak tengok bulan, nak tengok awan, nak tengok apa? Nak pilih? Nak pastikan berbaloi? Kalau Allah Ta'ala kata adalah malam ke-27, taubat semua bangun 27, malam lain pergi lantak. Sebab itu Allah Ta'ala tak bagi tahu. Yang setepatnya, bukan setakat tu saja, mati kita pun Allah Ta'ala tak bagi tahu. Kalau kita tahu kita nak mati besok beramai-ramai dalam masjid ni 10 orang, besok pukul 8 pagi, aku rasa tak balik rumah hari ni. Kita duduk di sini. Esok mari kutip. Tu mati kat celah tu mati kat kipas tu. Allah Ta'ala tak bagi tahu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam agama kita ini, tuan-tuan cuba lihat kesemua ibadah yang ada antara tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Macam puasa lah. Tuan-tuan datang masjid tapi di rumah makan. Ada orang mari tangkap. Mana ada orang tak nampak. Tuan-tuan tak semayang. Ada orang mari tangkap. Mana ada orang mari tangkap. Semuanya kita buat ibadah itu hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita semayang, kita sujud, kita sebut apa? Waktu kita sujud itu, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-puan kena ingat, waktu itu kita meletakkan kepala kita ini sama level dengan kaki kita. Ni,
Benda yang kita kata paling mulia pada fizikal kita, kita letak sama level dengan kaki kita. Kita sebut apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha sucimu ya Allah yang paling tinggi. Waktu tu climate tuan-tuan dan puan-puan. Waktu tu tuan-tuan dan puan-puan, habis dah segala benda yang kita kata pada Allah Ta'ala ni. Kita sujud ni, kita letak kepala kita dengan kaki sama level ni. Kita kata maha sucimu ya Allah yang paling tinggi. Sebab tu setiap kali sembahyang tuan-tuan dan puan, setiap bacaan tu kena tengok. Ada ayat yang kita mengadu pada Allah Ta'ala. Lepas tu dia kena slow-slow ikut tomak ninah dia, tertib dia. Lepas tu kena faham satu persatu. Kita nampak lah, rupa ni, kalau aku baca ayat ni, bacaan ni, ini menandakan kita tengah berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Aku baca ayat ni, ini adalah menandakan aku ni takut pada Allah Ta'ala. Kena study lah benda tu. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan ini juga tuan-tuan dan puan-puan, adanya keimanan, adanya takwa dan adanya keampunan. Sebab majoriti bila mana orang masuk dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan, percayalah orang itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tuan-tuan duduk di masjid ini. Apa Nabi kata? Apabila kamu melihat seorang itu dia berulang alik ke masjid, masuk saja waktu dia datang, habis dia balik, kemudian ada program dia datang, habis dia balik. Apa Nabi kata? Fashhadu lahu bil iman, maka persaksikanlah iman orang ini. Kena tak pada tuan-tuan? Kena. Kenapa kena? Tadi sahur awal kan? Tak? Datang masjid pukul apa? Masuk 6.10 contoh. Datang pukul apa tadi? 5.50 tolak dah. Saya daripada Batam mana? 5.55. Cuk saya, sak. Selalunya parking sini, penuh, patah balik. Pergi dekat, tu parking khas tu lah. Ujung parking khas, tak ada orang parking. Parking lah parking. Saya komen kejap lagi. Ramai kan? Semua buat preparation. Semua bersungguh-sungguh nak datang hari ni untuk apa? Untuk solat subuh berjamaah diimami oleh Tuan Imam. Kemudian ambil masa sikit lah. Ustaz Ihsan nak ceramah ni. Kemudian kita balik ya. Bukankah tuan-tuan termasuk dalam golongan yang baginda Nabi SAW nyatakan tadi? Ya, mudah-mudahan. Kemudian dalam bulan Ramadan ini juga, tuan-tuan, dia adalah bulan keampunan. Banyak tak dosa kita? Banyak. Tapi muka nampak baik. Pakai kopiah. Baru tahun ni ya. Waktu muda dulu. Haji, ingat tak lagi? Joget lambak, ingat lagi tak? Haji, motor RZ. Lupa dah? 125Z tak ada lah. RZ lah waktu tu kan. RD kan. Zaman dulu tu. Ingat lagi ke tidak? Berubah dah. Alhamdulillah berubah. Ada tak kawan-kawan kita yang umur 60, 70 masih lagi dalam keadaan yang di kelab malam, kelab dandut? Ada lagi tak? Ada. Bukan kita tak ada pengalaman, tuan-tuan dan puan-puan. Ingat lagi, bukan bulan Ramadan waktu tu. 3 tahun lepas. Tuan Haji, Puan Hajah pernah pergi tak Bank Islam Nilai? Bukan Bank Islam sini yang ada kat sini. Nilai tu. Biasa pergi? Bandar Baru Nilai. Dia duduk di corner lot, betul? Saya habis kuliah maghrib, isyak, kemudian pergilah ke bank nak cucuk duit. Duit tak ada. Kemudian habis cucuk duit, kakak telefon dengan kawan. Kat mana? Kat koridor tepi. Waktu tu pakai jubah, tak pakai kopiah. Cakap kat koridor tu, sambil-sambil cakap berjalan, last kali duduk di ujung sekali, yang lorong belakang dia. Tengah bercakap tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba bunyi
Orang berlari daripada tingkat atas turun tangga, lari kat belakang, kat gelap. Ada 3 orang. Yang pertama lelaki, yang kedua perempuan 2 orang. Perempuan macam mana? Yang pakai skirt ni. Rasa macam bukan kaum Malaysia lah, mungkin geng mana? Filipin ke apa tak tahu. Daripada tingkat atas, gelap lah. Saya pun kata, ni rush, kena rush ke apa ni? Kita tak ada apa sebab kita pakai jubah, takkan nak tangkap kita benda siapa. Selang berapa second turun. Dia bukan tak. Turun, menghala ke saya. Yang 3 lagi menghala ke sana. Pakai seluar, tak pakai baju. Baju letak kat sini. Slipper pun tak ada. Tangga yang sama, maka lalu depan saya. Dia pun tengok, macam tak nak tengok. Dia pun takut barangkali. Berapa umurnya? Saya berani kerak jari lah. Bukan 50. Saya rasa 60, 70. Pergi ke mana? Pergi dekat kereta dia. Yang mana keretanya adalah teksi balik. Maka saya pergi ke depan. Rupanya pusat refleksologi urutan. Bukan tuduh. Nak katanya, buat apa kat atas tu? Umur begini buat apa? Level-level ayah saya ni. Betul kan? Menjadi baik tak semestinya di umur tua. Kalaulah daripada muda tak berubah, bagaimana mungkin nak kekal dengan perangai baik ataupun kekal dengan perangai jahat, tuan-tuan dan puan. Sebab itu bila sebut bulan keampunan, tuan-tuan dan puan-puan, tolong minta ampun dengan Allah Ta'ala. Mintalah ampun. Tuan-puan nak minta bila lagi? Sekarang lah. Allah Ta'ala dah sebut dah kan dalam surah Ali Imran ayat 133, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. Bersegeralah kamu meminta ampun kepada Allah Ta'ala, yang pengampunan Allah Ta'ala itu seluas langit dan bumi. Tapi Ustaz, minggu lepas saya buat lagi salah. Minta ampun. Sebab kita tak boleh confirm. Kita buat salah hari ni, kita taubat nasuha hari ni, adakah 10 tahun lagi kita tak buat? Bohong, tuan-tuan dan puan-puan. Barangkali berlaku. Minta ampun. Mana tahu yang kita minta ampun yang kali terakhir ni, tengok-tengok minggu depan kita mati. Kebetulan pula yang minggu lepas kita minta ampun, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua. Mana nak tahu? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, setiap kali kita berdoa betul-betul, Allahumma fir lana zunubana. Habis dah untuk kita. Wali walidina. Ni mak ayah kita pula. Tak reti Ustaz kau bahasa Arab, tiba kau bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Ampunkanlah dosa mak ayah aku, ya Allah. Ampun dosa pasangan aku, ya Allah. Ampun dosa anak-anakku, ya Allah. Ampun dosa semua orang Islam, ya Allah. Ini adab dalam berdoa, jangan duk doa untuk seorang-seorang. Bila nak berdoa, tuan-tuan kena berdoa untuk semua sekali. Tuan-tuan, kita hadir ke masjid, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan hadir dengan sahabat-sahabat kita. Saya ceramah di sini lebih daripada setahun. Bila mana saya lebih daripada setahun, saya tahu yang dah mati, yang hidup lagi. Saya tahu yang dah mati, yang sebelum ini bila saya ceramah, dia selalu buka lampu ni. Tak kali ceramah, dia ambil rehat, dia duduk situ, tak lari, situ. Mana dia? Tak ada dah. Tinggal dah. Rindu tak? Rindu. Bagaimana pengakhiran dia? Dia meninggal, hari itu dia puasa.
Dia meninggal hari itu bila? Lepas mayang subuh. Dia meninggal kenapa? Aksiden motor. Ni, hari tu bukan hari kuliah subuh. Dia bawa nota yang dia duk catat selama ni. Nota itu mati bersama-sama dengan dia bersepah atas jalan. Tuan-puan tengok. Itu dia. Saya mati macam mana saya tak tahu. Ni saya ni. Tuan-puan jangan duk ingat yang kaki ceramah yang duk berceramah ni lebih mulia daripada yang mendengar. Barangkali yang mendengar lebih mulia daripada yang berceramah ni. Buat main benda ni. Lepas tu kadang-kadang mari bimbang juga tuan-puan. Di hari akhirat nanti tuan-puan cuba bayang tuan-puan masuk dalam syurga. Tengok-tengok tuan-puan tak nampak saya. Sudah dah lah. Tuan-puan cari saya tak jumpa. Tuan-puan nak buat apa? Nak tanya juga. Nak buat apa? Cari saya kat syurga tak jumpa. Takkan tuan-puan nak pergi neraka, bye-bye Ustaz Ehsan. Begitu. Tuan-puan kena cakap pada Allah Ta'ala, ya Allah, sahabat aku ni dulu, waktu aku di dunia, dia sama-sama semayang aku, sama-sama puasa dengan aku. Ya Allah, bantu dia, ya Allah. Itu baru betul tuan-tuan. Sebab kita nak masuk syurga ni, kita nak masuk ramai-ramai, bukan nak masuk seorang-seorang. Sebab itu hidup di dunia minta tolong tuan-tuan. Siapa yang berstatus suami, tolong tegur isteri. Siapa yang berstatus isteri, tolong tegur suami. Siapa yang ada anak, tolong tegur anak. Terutamanya dalam bab beribadah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kena ingat ya. Di padang mahsyar kelak bila mana nak diperhitungkan segala amalan kita. Waktu itu kita dalam keadaan berpakaian ataupun tidak. Tidak. Tuan-puan malu tak waktu itu? Tak malu. Kenapa dah tak malu? Kerana disebut bahawasanya waktu itu semua orang takut tuan-tuan dan puan-puan. Bila takut, apa nak buat? Masing-masing nak selamat diri. Berlaku tak Ustaz barangkali anak akan salahkan ayah kerana tak tegur dia di dunia dulu? Mungkin. Berlaku tak Ustaz isteri ni salahkan suami sebab tak pernah ajak dia semayang dengan dia? Mungkin. Sebab masing-masing nak selamat tengkuk, masing-masing nak selamat. Uish, getih Ustaz ya waktu tu. Ya, memang betul. Waktu saya duduk berceramah ni pun hati-hati juga. Banyak mana saya bercakap, saya buat tak apa seperti mana yang saya cakap. Itu pun satu hal tuan-tuan dan puan. Yang kita bercakap ini soal ilmu. Barangkali saya bercakap membuatkan tuan-puan naik share, tuan-puan naik semangat nak infak berapa banyak harta tuan-puan nak buat, tapi saya tak buat pun. Itu pun mungkin. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga. Bila masuk bulan Ramadan, teman yang kita nak ada dengan kita di dunia dan di akhirat, di alam barzah adalah ni. Quran ni yang ada. Membaca Quran tuan-tuan. Kerana disebut Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran. Apa dia yang membaca Quran, maka di akhirat kelak Quran itu akan menjadi penolong bagi kamu. Baca. Sebab itu bila buat tadarus Quran, join lah. Ustaz, grup saya ni otai-otai Ustaz, takut. Masing-masing lancar. Dah lah lancar, yang tu pula bekas askar dulu dia tu. Pangkat terakhir dia pegawai waran 2 dulu dia ni. Cakap tak pernah nak slow. Oh, tak nak. Join grup lain. Baca. Kemudian yang kita lancar ni pun bila mana sahabat kita yang satu grouping dengan kita di grup kita tadi ni, dia baca tak apa nak lancar, duk make okay begitu. Ni ada juga jenis perangai. Molek kat sikit baca tu. Oh, sedap cakap ke orang. Tak boleh buat begitu. Ni sahabat kita ni, tegur elok. Lepas tu nasihat dia elok. Cara baca begini. Dia lagi umur tua dah kan. Tuan-puan cakap. Macam budak-budak tak boleh. Budak-budak boleh nak marah ni, betul-betul. Penting Quran ni.
Kemudian cuba tembak juga anak-anak kita ni bab Quran bagaimana. Tuan-tuan jangan risau, 7.30 saya berhenti. Tengok pakat tengok muka saya macam jam dah ni. Sabar, 7.30 kita berhenti. Wajah nak pergi mana? Nak pergi pasar pagi. Zimat pukul 10 dah. Zimat. 9. Awal juga zimat ni. Okey. Lama orang pergi zimat dah. Ramai orang. Saya pergi hari tu minggu lepas. Nak parking pun susah. Rupanya untuk beratur, beli ikan, beli tu. Oh, minat ke situ. Okay. Maka tentang Quran itu, tuan-tuan, pastikan zuriat kita, keturunan kita, ahli keluarga kita ni pandai baca Quran. Tuan-tuan tahu ketara dia bila? Bila mana mati. Itu sangat ketara. Tapi bila pergi ziarah orang mati tu, tuan-tuan, itu sangat ketara. Kadang-kadang yang baca Quran bukan ahli keluarga, orang luar mari jemput. Anak buat apa? Duduk kat luar. Duduk mesak rokok. Apa benda ni yang mati mak kau? Kemudian, bila mana mati, bila mana bawa jenazah, yang jadi imam siapa? Selalu untuk imam jadi mangsa. Tuan pun cakap, dah dia kerja dia, biar dia. Tuan-tuan, yang mati mak kita. Yang mati anak kita, yang mati isteri kita. Habis tu, kita lah jadi imam. Takkan tak reti solat jenazah 4 kali takbir. Allahu Akbar. Macam mana? Al-Fatihah. Allahu Akbar. Lawat atas Nabi. Allahu Akbar. Doa pada si mati. Jenazah lelaki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jenazah perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tukar hujung je, huha-huha je. Tapi jangan Allahu Akbar, huha. Batal solat tu. Kemudian, takbir yang keempat, Allahu Akbar. Bagi salam. Selesai ya? Senang ke susah? Senang ke susah? Senang Okey, tak apa. Nanti saya akan tanya ketua imam kita, Ustaz Nasrul, siapa mati next date kan selalu kan tayang kat Facebook kan, siapa mati saya nak tengok. Saya nak suruh dia update siapa jadi imam. Dia ke ahli keluarga? Kalau dia jawab, ahli keluarga Ustaz, mana kata tak boleh pakai janji hanya tinggal janji. Ustaz nak doa tak reti. Doa lepas semayang. Kan saya dah kata. Tak reti kod Arab, baca kod Melayu. Tak boleh Ustaz, kena Arab lah baru nampak standard sikit. Habis tu buat macam mana? Ni ada. Ni. Kan pakai tu letak tu. Oh, yang pakai iPhone tak nak begini biar nampak 3 tu. Oh, baru dia pakai iPhone ni. Baca. Begini. Ke aib kita tengok handphone baca doa. Mana aib? Saya pun kadang baca tengok handphone juga. Bacalah kod Arab. Belit lidah pula kod Arab. Baca kod Melayu. Power tau kalau anak-anak yang baca. Kenapa saya kata power? Sebab kalau tu imam baca, Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah jenazah ini. Kalau anak baca, Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa mak aku ini, Ya Allah. Oh, lagi power. Maaf belakang. Amin. Oh, steady. Maka tuan-tuan dan perempuan, pastikan Quran jangan tinggal. Baca. Cuma kadang-kadang dia mari malaskan. Pelbagai kan. Saya baca. Dia mari mood nak memperbaharui. Saya sulami dengan mengajar anak. Baca juga kan? Mengajar anak, mood lain pula. Kita macam tok guru ni. Kemudian kita baca sendiri. Baca sendiri pun kena ada strategi. Paling kurang kena ada 2 Quran. Kat mana? Pejabat 1, rumah 1. Dia tak ada alasan. Buka laptop, buka komputer di pejabat, tunggu nak running panas,
perkena dulu satu muka. Dah 2 muka malas, perkena satu muka. Besok pula satu muka. Tengok-tengok, setahun setengah baru khatam. Oh, apa nak memperbarui mood? Panggil kawan 5 orang, aku nak belanja makan hari ni. Kawan pun kata, kenapa kau nak belanja makan? Aku khatam Quran setahun setengah. Pergi. Oh, dia mood tau. Kawan pula tanya, baca cepat sikit sebab aku nak merasa kau belanja lagi ni. Tengok mood datang lagi. Orang mengharapkan kita. Quran. Sebab itu, tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang kita ni perasan tak? Ya, ada hari rajin, ada hari malas. Setuju? Kenapa jadi begitu? Tidak lain, tidak bukan adalah dosa yang ada pada kita. Saya nak tutup tazkirah saya, kuliah saya pada pagi ni, tuan-tuan dan perempuan. Bila mana Imam Syafi'i ini dia mengadu kepada gurunya Imam Waqi'. Imam Syafi'i, salah seorang gurunya nama Imam Waqi'. Dia mengadu tentang apa? Dia mengadu tentang hafalan dia tak berapa nak comel. Maka Imam Waqi' ini memberikan nasihat. Maka nasihat itu Imam Syafi'i dia nukilkan, dia tulis dalam bentuk syair. Apa bunyi nasihat dan syair itu? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi أخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى للعاصين. Imam Waqi' ni dia memberi nasihat pada Imam Syafi'i. Yang pertama dia sebut apa? Dia kata kamu ini mesti tinggalkan maksiat. Ilmu Allah Ta'ala ini dia umpama cahaya. Maka ilmu Allah Ta'ala ini dia sama sekali tidak akan melekat kepada si pelaku maksiat. Letak situ. Bila mana kita tengok kita ni makin malas buat perkara yang baik, makin kedekut, makin kurang hajar, baca Quran pun dah jadi jarang-jarang sekali. Bulan Ramadan hari tu boleh buat, masuk Syawal kita dah makin hanyut. Maka cuba tengok dosa apa yang kita buat. Tu di antara penyebab dia. Maka tuan-tuan dan perempuan, sekadar itu saja. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain ketika. Saya nak ucap ni. Saya nak ucap terima kasih. Kenapa? Sebab tuan-tuan beri komitmen pada pagi ini. Saya nak ucap terima kasih. Komitmen ini saya hargai lah. Sebab tuan-tuan tak berganjak waktu saya ceramah ni. Nak, tak ada yang tidur. Cuba bayang saya ceramah, tuan-tuan buat muka begini. Tobat aku pun rasa nak habis awal, betul-betul. Pas orang-orang bangun nak. Jadi, hal begini tuan-tuan dan perempuan. Masjid kita ni, tuan-tuan boleh tengok di Facebook, dia punya kuliah hari-hari. Hari ni tafsir, besok fiqah, ni. Tuan-tuan pilih lah, tuan-tuan minat yang mana. Tuan-tuan datang. Tuan-tuan tak boleh hari-hari, tuan-tuan bermula dengan Sabtu Ahad. Tuan-tuan tak boleh Sabtu Ahad, tuan-tuan bermula dengan hari yang mana tuan-tuan boleh. Untuk apa? Nak suruh istiqamah macam otai-otai kita yang ada. Tuan-tuan mari fikir.
Dia tak makan ke yang dia boleh mari selalu ni? Cuba fikir. Dia ni tak kerja ke yang dia boleh mari selalu ni? Dia ni gaji besar, pencen besar ke yang dia boleh mari selalu ni? Cuba pergi tanya dia. Rata-rata bila mana saya tanya, macam mana ni Tuan Haji, Puan Hajah boleh hadir masjid ni? Tuan tahu apa jawapan dia? Tidak lain, tidak bukan adalah saya mula daripada muda dulu. Jadi kena hadir. Saya memang mengharap Tuan-Tuan Haji, Puan Hajah hadir. Terutamanya orang muda. Sebab saya punya ceramah tajuknya adalah pengurusan harta pusaka. Yang saya duk buat sebulan 2 kali tu. Jadi, kenapa saya mengharapkan orang muda? Sebab yang uruskan harta pusaka ni orang muda, bukan orang yang dah mati. Masalahnya yang dengar ceramah saya, yang seminggu 2 seminggu 2 lagi nak mati. Betul. Kenapa? Sebab di sini yang bertanya yang senior. Di sini. Ni WhatsApp masuk. Siapa? Yang muda. Kenapa dia tanya kau ni? Dia dapat mana nombor ni? Daripada yang senior. Kemudian kita tanya dia. Kita kata saya kuliah minggu lepas. Oh minta maaf Ustaz, saya tak pernah hadir. Ni pun saya minta talian hayat daripada orang masjid. Sebab saya tadi masjid. Oh dia kata rujuk Ustaz ni. Tengok. Jadi saya mari terfikir, macam mana saya nak supaya ceramah saya orang muda banyak datang. Mungkin boleh difikirkan, kita buat untuk ceramah saya ada cabutan bertuah. Nah, minggu ni helmet RI sebagai contoh. Bulan depan basikal. Habis duit masjid dia buat sponsor ni lah. Tak nak buat macam mana? Sebab orang kena tahu. Saya ceramah di sini, yang datang bukan orang muda. Orang muda datang kat mana? Datang kat sini. Kedua orang muda datang kat mana? Datang pejabat saya lah. No, Mahkamah Senayan no. Kenapa datang sana? Dia ada masalah dia datang sana. Dia ada tuntutan, bercerai-berai, harta pusaka, harta perceraian. Sedangkan saya duk menyampaikan ini di sini. Boleh tuan-tuan Slow-slow lah ubah. InsyaAllah boleh. Sekali itu saja. Janji pun dah janji 7.30. Dah lebih 2 minit tuan-tuan. Minta maaf sangat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.